Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda mengesahkan kerjasama teguh antara negara Brunei Darussalam dan Jepun akan memastikan kedaya tahanan dalam era yang tidak menentu. Duli Yang Teramat Mulia dan Perdana Menteri Jepun berbincang kerjasama dua hala mengenai tenaga, pertukaran antara rakyat, pertahanan dan kerjasama maritim. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Maizuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menghadiri majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun dan isteri Puan Yuko Kishida. Pada majlis santap tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda, negara Brunei Darussalam dan Jepun menikmati kerjasama yang sangat baik melalui hubungan rapat antara kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat. Kedua buah negara akan meraihkan 40 tahun hubungan persahabatan pada tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengesahkan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik serta kerjasama teguh yang dibina bersama akan memastikan kedaya tahanan dalam era yang tidak menentu dan berubah. Hubungan yang kekal berlanjutan dan visi bersama untuk bekerjasama dalam bidang tenaga mendahului tarikh penubuhan hubungan diplomatik. Negara Brunei Darussalam, sabda Duli Yang Teramat Mulia, menghargai secara mendalam sokongan berterusan Jepun ke arah menghasilkan kerjasama kukuh dalam bidang tenaga yang dinikmati sehingga kini. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia turut menzahirkan penghargaan atas sokongan Jepun di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC) dan inisiatif negara Brunei Darussalam di bawah Pusat Perubatan Iklim ASEAN dalam rangka dasar-dasar yang bersepadu dan strategik bagi rantau ini. Oleh itu, penyelesaian pertukaran nota mengenai aturan pengecualian visa, sabda Duli Yang Teramat Mulia akan mengeratkan lagi silaturahim rakyat kedua-dua buah negara, terutama dalam meraikan tahun 2024 sebagai tahun persahabatan Brunei-Jepun. Mengenai isu-isu serantau, Duli Yang Teramat Mulia bersabda, Brunei sentiasa menghargai kerjasama dan sokongan Jepun terhadap ASEAN, terutama melalui penubuhan perkongsian komprehensif strategik ke arah memastikan keamanan dan keselamatan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berangkat mengadakan majlis perjumpaan dengan Perdana Menteri Jepun. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada mangsa gempa bumi Fukushima yang menandakan ulang tahun ke-13 kejadian bencana tersebut pada tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga berbincang mengenai kerjasama dua hala dalam bidang tenaga, pertukaran antara rakyat, pertahanan dan kerjasama maritim. Perbincangan juga termasuk pertukaran pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa, termasuk hubungan dialog ASEAN-Japan, perkembangan di Myanmar dan situasi di Palestin. I take this opportunity to express my heartfelt appreciation. Selesai majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat bersama Perdana Menteri Jepun bagi menyaksikan majlis pertukaran nota mengenai aturan pengecualian visa oleh Tuan Yang Terutama Haji Shahbuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Jepun, dan Tuan Yang Terutama Toru Meida, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam.
And to elevate our relationship. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat bersama Perdana Menteri Jepun dan isteri bagi majlis santap malam. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia mengetengahkan Perdana Menteri Fumio Kishida atas dedikasi dan komitmennya yang signifikan terhadap hubungan antara kedua-dua buah negara sejak beliau menjadi Menteri Luar Negeri, termasuk semasa keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Jepun tahun lepas. Ke arah itu, Dulian Teramat Mulia menyatakan keyakinan hubungan tersebut akan terus diperkukuhkan lagi pada tahun-tahun akan datang di bawah kepimpinan Perdana Menteri Kishida. Terdahulu, Tuan Yang Terutama dalam ucapan mengetengahkan persetujuan bersama mengenai pelanjutan pengecualian visa dan hubungan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Jepun yang akan menandakan ulang tahun ke-40 pada tahun 2024. Tuan Yang Terutama juga menekankan bahawa kerjasama tenaga yang sedia adalah signifikan, termasuk ulang tahun ke-50 penghantaran BLNG ke Jepun pada tahun 2022 dan berharap agar kerjasama itu dapat diteruskan. Tuan Yang Terutama juga menyatakan harapan bagi hubungan dua hala untuk diperkembangkan lagi dan seterusnya mengalulukan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Jepun pada masa akan datang. Pada atur cara berasingan, Yang Teramat Mulia berkenaan berangkat ke majlis perjumpaan bersama isteri Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Jepun, Puan Yoko Kishida di Prime Minister's Residence. Terdahulu, Yang Teramat Mulia dan Puan Yoko Kishida menyaksikan demonstrasi Ikebana dan seterusnya melakukan aktiviti pengubahan bunga. Ikebana juga dikenali sebagai kado, ialah seni merangkai bunga dari Jepun yang melibatkan pemotongan tangkai, daun dan bunga dalam pasu atau kontena untuk mengungkapkan perasaan atau emosi yang tertentu, serupa dengan lukisan atau arca. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berangkat meninggalkan Tokyo selepas menamatkan keberangkatan rasmi ke Jepun. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Haneda bagi menyembahkan selamat berangkat Tuan Yang Terutama Shimada Takehiro, Duta dan Ketua Protokol bagi Kementerian Luar Negeri Jepun, Head of the Suite of Honor dan isteri. Turut hadir Tuan Yang Terutama Toromeida, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Haji Shahbuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Jepun. Malam pertama Ramadan disemarakkan dengan pembukaan tadarus Al-Quran dan sembahyang sunat tarawih. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Malam pertama Ramadan disemarakkan dengan majlis pembukaan tadarus Al-Quran bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Di Jami'ah Sri Hasanul Bolkiah Kampung Kiarung, majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Diikuti tadabbur Al-Quran. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami'ah Sri Hasanul Bolkiah Kampung Kiarung dan Radio Televisyen Brunei.
يوقنون قالوا إنما نحن Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam turut mengadakan pembukaan Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung petang tadi di Kampung Manggis 2. Majlis pembukaan Tadarus Al-Quran dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Matarsad, Naib Yang di-Pertua 1, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Diikuti bacaan surah Al-Baqarah oleh ahli Lembaga Takbir Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam dan wakil-wakil persatuan. Lebih 100 ahli dari 13 buah persatuan menyertai majlis pembukaan tadarus. Juga diadakan bacaan tahlil. Kelebihan bulan Ramadan tidak dilepaskan oleh penduduk di negara ini dengan memperbanyakkan dan melipat gandakan amalan. Semalam, sembahyang sunat tarawih berjemaah telah bermula di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Antara masjid yang menjadi tumpuan ialah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Beberapa pelajar serta lepasan dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditempatkan di masjid-masjid terpilih di seluruh negara untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih sepanjang bulan suci ini. Sementara Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan para jemaah di daerah berkenaan. Selain mengimarahkan malam-malam bulan Ramadan dengan amal ibadah, pembacaan Al-Quran secara bertadarus merupakan antara kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid beserta jemaah masjid. Di daerah Belait, tumpuan utama adalah di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Selain mengerjakan sembahyang sunat tarawih, bulan Ramadan juga diimarahkan dengan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dijanjikan fadilat kepada pembacanya. Manakala di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Temburong, diimarahkan dengan sembahyang tarawih dan tadarus Al-Quran oleh penduduk daerah berkenaan termasuk penduduk tetap dan warga negara asing yang beragama Islam. Bulan suci Ramadan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam kini datang kembali mengunjungi kita. Bulan yang penuh rahmat, bulan keampunan yang dilimpahi nikmat yang banyak kepada hamba-hambanya. Bulan Ramadan ini juga diberkati dengan dua peristiwa agung dan istimewa, iaitu penurunan Al-Quran Karim dan Lailatul Qadar. Apabila menjelma bulan Ramadan, umat Islam digalakkan untuk meningkatkan amal ibadah, memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan melaksanakan Qiyamul Lail. Kita disarankan untuk memperbanyakkan doa. Sebab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW sendiri apabila masuk sahaja bulan Rajab, belum lagi sampai ke Ramadan, masuk bulan Rajab, baginda akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Kemudian apabila sampai ke bulan Ramadan, ada juga di antara doa yang kita disarankan untuk mengamalkannya di sepanjang bulan Ramadan, yang mana doa tersebut adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang mana apabila doa ini diamalkan, insya-Allah apabila kita berada di bulan Ramadan, insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sebagai umat Islam, bulan Ramadan merupakan hadiah dan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana di dalamnya terkandung fadilat-fadilat, keistimewaan, kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kita kesempatan, peluang untuk berada di bulan Ramadan, ambillah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya untuk kita dapat meraih setiap
lipatan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan di sepanjang bulan Ramadan ini. Dengan apa sahaja bentuk kebaikan, sedekah, menyungkaikan orang, berpuasa, memperbanyakkan sembahyang sunat, tahajud, sembahyang taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah, memperbanyakkan zikir, dan yang paling penting sekali, memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Allah SWT sendiri mengatakan di bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah peluang bagi umat Islam melipat gandakan amalan selain mengharap rahmat dan keampunannya dengan memperbanyakkan amalan sunat, bersedekah, bertadarus Al-Quran dan berdoa. Pada bulan Ramadan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu dapat mendidik jiwanya untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luasnya pintu syurga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka serta dibuka pintu kerahmatan. Maka pada waktu inilah memohon keampunan darinya. Bulan ini perlu disambut dengan penuh kegembiraan. Apa yang selalu dilindui masa bulan Ramadan, salah satunya lah is kemeriahan atuk di dalam masjid. Dan itu yang saya cari-carilah setiap bulan Ramadan. Pasal hari-hari lain memang ke masjid apa, but kalau di bulan Ramadan ni, Ramadan tu auranya lain, semangatnya lain. Itu Indah sabarkan berjumpa dengan Ramadan untuk meraih kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Saya sangat bersyukurlah dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini juga. Alhamdulillah, kita ni dipanjangkan lagi umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. So dalam bulan Ramadan ni kita ni dapat diberi peluang lah untuk meraih banyak-banyak pahala dengan amal ibadah. Kedatangan bulan Ramadan tentunya bukan sahaja menjanjikan pahala berlipat kali ganda bagi setiap amal ibadat yang dilakukan, malah turut membuka pintu rezeki kepada para peniaga dan penjajah, khususnya di gerai-gerai Ramadan. Setiap kali menjelangnya bulan tersebut, gerai-gerai yang menjual juadah berbuka puasa menjadi tumpuan orang ramai. Di daerah Brunei dan Muara, pasar pelbagai barangan gadung antara gerai Ramadan yang menjadi tumpuan orang ramai. Gerai Ramadan telah menjadi landasan bagi mereka ingin menambah rezeki, di samping menjadi tempat yang memudahkan para penduduk membuat pilihan bagi mendapatkan beraneka jenis makanan dan minuman, terutama juadah untuk berbuka puasa. Gerai Ramadan belia di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassanal Bolkiah kembali lagi pada tahun ini dengan RYS Entertainment diberikan mandat oleh Jabatan Belia dan Sukan selaku pengendali bagi Gerai Ramadan belia kali ini. Gerai belia Ramadan ini ada sebanyak 246 petak, tapi vendorsnya around 150 lebih lah. Bermulanya dari pukul 2 hingga pukul 7. Disarankan masa ni ada kempen no plastik, so disarankan bagi pihak awam lah untuk menyediakan beg kita semula, ataupun kalau kita ada inisiatif sendirilah untuk membawa kontainer sendiri ataupun air botol sendiri, itulah bawa and just fill in the food lah. Orang ramai juga digalakkan untuk membawa dan menggunakan barangan guna semula yang lain seperti bekas, ringkat dan botol minuman bagi menyahut inisiatif setiap hari tanpa beg plastik. Pendekatan negara ini sekaligus menyumbang kepada usaha negara untuk mencapai persekitaran yang lestari. Seperti lazimnya, gerai Ramadan juga diadakan di 3 daerah lain bagi memudahkan orang ramai mendapatkan keperluan juadah untuk berbuka puasa. Di daerah Belait, gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria diadakan di kawasan Tudung Saji Kuala Belait dan perkarangan Pasar Neka Seria. Sebanyak 174 peniaga menyertainya. Gerai Ramadan juga disediakan di beberapa mukim dan kampung. Waktu beroperasi bermula pukul 2 petang hingga 7 malam.
Di daerah Tutong, gerai Ramadan diadakan di kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, kawasan kompleks Cempaka Pekan Tutong dan gerai Mukim Telisai. Gerai-gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan Daerah Tutong dibuka bermula pukul 2 petang. Kami mengetengahkan makanan juadah masakan Melayu yang biasanya boleh didapati semasa majlis perkahwinan dan jemputan lah, seperti nasi minyak, rendang kambing dan sebagainya lah. Ini merupakan kali pertama saya menyertai gerai Ramadan tahun ini lah. Kami ada menjual pelbagai jenis kuih nyonya, masakan dan juga minuman kopi lah sebagai pilihan untuk sajian berbuka puasa lah. Kami menjual pais daging wansu because pais daging wansu ini merupakan makanan orang Brunei, and then banyak yang permintaannya pun tinggi kalau di bulan Ramadan. Sementara di daerah Temburong, gerai Ramadan diadakan di kawasan Tanah Lapang berhampiran kawasan kompleks Jabatan-Jabatan Kerajaan daerah Temburong. Sebanyak 44 pengusaha menyertai jualan tahun ini. Para peniaga dalam pada itu dinasihatkan agar sentiasa menjaga kebersihan, kehalalan dan kesihatan makanan termasuk sumber makanan serta proses makanan yang dibuat. Kebocoran di luar jangkaan berlaku ke atas paip air berhadapan Sekolah Menengah Chenghua Bandar Seri Begawan pagi tadi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan kerja-kerja pembaikan sedang dilaksanakan dan memerlukan penutupan air sementara di kawasan-kawasan tersebut dan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya juga sedang giat berusaha mengembalikan bekalan air kepada orang ramai dan proses pemulihan tersebut mengambil masa sehingga pulih sepenuhnya. Sebarang aduan mengenai bekalan air atau permohonan perkhidmatan tanker, hubungi talian Darussalam 123.